Okey, jadi selamat pagi semua. Okey, dan selamat datang ke kelas pada pagi ini. Okey, pada pagi ini, okey, kita akan belajar tentang tajuk 6.2 pemisahan Singapura. Okey, tajuk kita adalah pada bab yang ke-6, cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okey, jadi pada hari Isnin yang lalu, anda telah belajar tentang cabaran dalaman Malaysia. Itu satu cabaran, tentang cabaran pembangunan dan sosial ekonomi Sabah dengan Sarawak. Jadi hari ini kita tengok satu lagi cabaran, itu pemisahan Singapura. Okey. Jadi bagi mereka yang ada buku teks, anda boleh rujuk buku teks anda di muka surat 119. Okey. Muka surat 119 kalau anda ada buku teks. Okey. Jadi jom kita mula. Okey. Sekiranya para pelajar ada kemusykilan, tak faham, para pelajar bolehlah buka mic dan cakap ataupun tulis dalam ruangan chat. Okey, supaya saya tahu. Okey, jadi kita tengok yang pertama. Okey, pemisahan Singapura 6.2. Pemisahan Singapura menjadi cabaran utama selepas pembentukan Malaysia. Okey, jadi Singapura yang masuk Malaysia pada tahun 1963 telah keluar dari Malaysia pada tahun 1966. Okey, mengapa? Okey, mengapa? Apa sebab dia? Apa faktor dia? Okey, kalau ikut buku teks anda, dia beri 3 sebab, itu faktor politik, faktor ekonomi dan faktor sosial. Okey, faktor politik, faktor ekonomi dan faktor sosial. Okey, jadi kita tengok yang pertama dulu, itu faktor pemisahan yang pertama, itu faktor politik. Okey, antara faktor politik adalah di sini sudah diterangkan dalam buku teks anda dengan jelas, anda boleh baca. Okey, yang pertama adalah ini. Okey, Lee Kuan Yew dia berasa tidak puas hati. Okey, dia berasa tidak puas hati kerana peranan kerajaan Singapura adalah terhad. Okey, Lee Kuan Yew berasa tidak puas hati kerana peranan Singapura terhad. Jadi berlaku konflik. Konflik ini maksudnya pertelingkahan, ketidaksefahaman di antara pemimpin PAP. PAP ini adalah Parti Lee Kuan Yew di Singapura. Jadi parti PAP dengan Parti Perikatan berlaku konflik ataupun ketidaksefahaman. Okey, dan lagi satu sebab adalah ini. Okey, kempen Malaysia, okey. Malaysia oleh Lee Kuan Yew. Di mana dalam kempen Malaysia ini, okey, Singapura dan Lee Kuan Yew menuntut hak yang sama untuk semua kaum. Okay, menyebabkan dan ini menimbulkan keresahan penduduk. Okey. Okey. Jadi ini adalah sebab politik. Okey, mengapa berlakunya pemisahan Singapura dengan Malaysia, itu faktor politik. Okey, ekoran bersikap tidak puas hati kerana peranan Singapura terhad. Okey, konflik PAP dengan Perikatan, kempen Malaysia yang menimbulkan keresahan penduduk. Okey, jadi ini faktor politik. Okey. Jadi sekarang kita tengok faktor ekonomi. Okey, untuk faktor ekonomi, anda tengok di sini. Okey, untuk faktor ekonomi, pada masa itu Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama. Okey, Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama disegerakan. Okey. Jadi pada masa itu Singapura juga dia tidak puas hati dengan cadangan tambahan cukai yang diberikan yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Okey, jadi Singapura tidak puas hati dengan cukai tambahan, dan yang ketiga adalah Singapura juga mahu mengenakan
kadar faedah terhadap pinjaman, okey, 150 juta kepada Kerajaan Persekutuan untuk pembangunan Sarawak dengan Sabah. Okey, jadi Singapura dia ingin mengenakan kadar faedah, okey, daripada pinjamannya kepada Kerajaan Persekutuan untuk pembangunan Sarawak dengan Sabah. Okey, jadi ini adalah faktor ekonomi dia lah, okey, menuntut pembukaan pasaran bersama, okey, tidak puas hati dengan tambahan cukai, okey, mengenakan kadar faedah, okey, daripada pinjaman yang diberikan kepada persekutuan. Okey, dan lagi satu adalah faktor sosial, itu masalah perkauman, okey, masalah perkauman. Okey, jadi kalau anda lihat di sini, okey, pada masa itu berlaku rusuhan kaum di Singapura pada 21 Julai 1964 yang menimbulkan ketegangan antara kaum. Okey, berlaku rusuhan kaum. Okey, yang menimbulkan ketegangan antara kaum. Okey, jadi mengapa berlaku rusuhan ini? Kerana okey, usaha menuntut persamaan hak sama rata, okay, bagi kaum. Okay, jadi tadi saya telah katakan Lee Kuan Yew pada masa itu dia cuba mengadakan kempen Malaysia. Okay, jadi ini menimbulkan keresahan dan selepas itu ketegangan kaum. Okay, jadi disebabkan masalah-masalah ini wujud, jadi ini mendorong kepada konflik di antara Kerajaan Singapura itu PAP dengan Kerajaan Persekutuan itu Perikatan. Jadi pada masa itu, kita tengok di sini ya, pada masa itu Tun Abdul Razak, Tun Abdul Razak dia cuba berunding dengan Lee Kuan Yew. Parti Perikatan menghantar Tun Abdul Razak berunding dengan Lee Kuan Yew tetapi gagal. Jadi rundingan ini gagal. Kegagalan rundingan Tun Abdul Razak dengan Lee Kuan Yew. Rundingan ini gagal. Jadi apabila rundingan ini gagal, cara diplomatik dah gagal. Jadi Tunku Abdul Rahman pada masa itu Perdana Menteri kita mengarahkan Tun Abdul Razak bermesyuarat dengan beberapa menteri untuk membincangkan tentang pemisahan Singapura dengan Malaysia. Jadi pada masa itu mesyuarat khas Kabinet Malaysia telah bersetuju dengan rancangan pemisahan Singapura dengan Malaysia. Dan selepas itu Tunku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew menandatangani persetujuan untuk Singapura keluar daripada Malaysia. Jadi disebabkan Singapura ingin keluar daripada Malaysia, jadi perlu buat satu pindaan perlembagaan. Jadi Tunku Abdul Rahman Putra Haj, Perdana Menteri kita, telah membawa usul pemisahan Singapura ini ke dalam Parlimen. Supaya Parlimen dapat meluluskan rang undang-undang pemisahan Singapura. Perlembagaan perlu diubah kerana Singapura telah keluar. Sebab kandungan perlembagaan tersebut telah berubah. Jadi itu saja tentang pemisahan Singapura daripada Malaysia. Jadi menurut Tunku Abdul Rahman, pemisahan Singapura ini adalah satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Yang tidak dapat dielakkan untuk kepentingan kedua-dua buah negara ini. Ini adalah bagi menjaga kepentingan kedua-dua buah negara dan kemakmuran rakyat. Jadi kedua-dua negara ini menggunakan saluran rundingan untuk menyelesaikan isu ini. Jadi kita perlu mengelakkan kekerasan dalam menyelesaikan sebarang
konflik. Okey, jadi ini adalah iktibar dan pengajaran yang anda boleh pelajari ya. Okey, jadi ini adalah iktibar dan pengajaran yang anda boleh pelajari daripada peristiwa. Okey. Dan peristiwa pemisahan Singapura daripada Malaysia. Ada silap sini. Okey. Jadi sekarang kita buat satu soalan okey, tentang pemisahan Singapura daripada Malaysia ini. Okey. Jadi kita tengok satu soalan. Okey, anda cuba tengok soalan nombor 8 ini ya. Dan anda beritahu saya apa jawapan dia. Okey, anda cuba tengok soalan nombor 8 dan anda tulis dalam ruangan chat apa jawapan dia. Okey. Rusuhan kaum di Singapura pada 21 Julai 1964 menjadi antara faktor pemisahan Singapura. Okey. Ini adalah faktor sosial. Mengapa rusuhan tersebut berlaku? Okey, tolong tulis jawapan dalam ruangan chat nombor 8. Okey, soalan nombor 8 pada paparan skrin anda. Beritahu. Okey, jadi Tang Kok Guan dia kata B. Okey, bagus. Okey, tuntutan persamaan hak. Okey, tuntutan persamaan hak kaum. Okey, bagus. Okey, kita cuba tengok nombor 9 pula. Okey, ketidakpuashatian Singapura terhadap isu ekonomi turut menjadi faktor pemisahan Singapura. Antara berikut manakah isu-isu tersebut? Okey, apa jawapan dia? Mengapa Singapura tak puas hati dalam isu ekonomi? 1. Cukai tambahan. 2. Tuntutan pembukaan pasaran bersama. 3. Pertamatan taraf pelabuhan bebas Singapura. 4. Persekutuan membatalkan hutang dengan Singapura. Okey, Gina kata A. Okey, Gina bagi jawapan A. Okey, betul tak A? A 1 dengan 2, cukai tambahan kepada Singapura dan tuntutan pembukaan pasaran bersama. Okey, jadi jawapan dia adalah A. Okey, bagus. Okay, A. Okey, bagus. 1 dengan 2. Okey, pembukaan pasaran bersama. Apa tu pembukaan pasaran bersama? Okey, jom kita lihat. Okey, pembukaan pasaran bersama dalam buku teks anda 119 ditulis di sini ya. Okey, pasaran bersama ini adalah beberapa negara yang menghapuskan cukai antara mereka dan mengenakan cukai import yang sama terhadap negara lain. Jadi Singapura dia tidak mahu cukai. Okey, jadi apabila persekutuan cuba memperkenalkan cukai tambahan, okey, Singapura menolak cadangan tersebut. Okey, jadi ini faktor ekonomi lah. Okey, dia tidak puas hati kenapa ada cukai. Cuba jawab dengan soalan yang dengan jawapan yang lengkap. Mula ayat dengan ayat yang lengkap. Okey, contohnya jelaskan faktor berlakunya pemisahan ini. Cara anda mula dengan faktor berlakunya pemisahan ini ialah faktor berlakunya pemisahan ini ialah lepas tu anda beritahu saya jawapan dia. 6, maka ada 3 faktor. Maksudnya setiap faktor anda bagi fakta dengan huraian dia. Jelaskan anda kena bagi fakta dengan huraian. Okey, anda boleh bagi sekarang. Okey, jadi untuk pemahaman anda, mungkin saya lupa sebut. Okey, anda beritahu saya. Okey, anda boleh kata politik ini fakta, ini huraian. Okey, ekonomi fakta, ini huraian. Masa perkembangan fakta, ini huraian. Okey, jadi kita ada jawapan yang pertama daripada Tang Kok Guan. Okey, kita tengok jawapan Tang Kok Guan. Okey, kita tengok sini. Okey, Tang Kok Guan. Okey, faktor berlakunya pemisahan. Okey, adalah faktor politik, iaitu Lee Kuan Yew tidak puas hati dengan peranan kerajaan yang terhad. Okey, peranan kerajaan apa? Anda kena nyatakan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Okey. Okey. Betul. Tidak puas hati faktor politik satu maka, tidak puas hati satu maka peranan kerajaan Singapura
Singapura yang terhad 1 markah dan 3 markah tau. Okey, anda beritahu saya jawapan yang lain sebab 6 markah. Okey, ni baru dapat 3 markah. 2-3 markah. Okey, boleh bagi jawapan yang lain? Okey, Zina dia bagi faktor yang kedua. Okey, kita tengok jawapan Zina. Okey, faktor kedua kita boleh mula dengan perenggan yang baru. Okey, ni jawapan Zina. Okey, kita tengok jawapan Zina. Okey, faktor kedua berlakunya pemisahan. Okey, ialah faktor ekonomi. Iaitu Singapura tidak puas hati dengan cadangan cukai tambahan, tambahan cukai yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Jadi faktor ekonomi, Singapura tidak puas hati cadangan tambahan cukai yang diberikan kepada kerajaan persekutuan. Okey, bagus. Okey, boleh anda bagi saya satu lagi faktor? Kita dah ada faktor politik, faktor ekonomi, lagi satu faktor. Okey, biar lebih Okey, sebab walaupun dia kata 6 markah, adalah baiknya kalau kita bagi lebih. Okey, bagi saya faktor ekonomi sosial pula. Apa faktor sosial? Okey, faktor yang ketiga, kita ada politik, ekonomi, lagi satu faktor. Okey, kita cuba jawab. Okey, anggaplah anda sedang membuat soalan peperiksaan. Okey, jadi Tang Kok Guan memberikan faktor yang ketiga. Okey, bagus. Jawapan Tang Kok Guan ini jawapan yang sangat lengkap. Okey, kita cuba tengok apa jawapan dia. Okey, Tang Kok Guan. Kita tengok. Okey, jawapan Tang Kok Guan. Okey, faktor berlakunya pemisahan adalah antara masalah perkauman. Okey, masalah perkauman. Okey, iaitu berlaku rusuhan kaum di Singapura pada 21 Julai 1964 yang menimbulkan ketegangan antara kaum. Okey, bagus. Jadi kita ada markah penuh di sini. Okey, jadi tahniah pelajar. Okey, tahniah. Okey, jadi sekarang kita tengok yang ini. Soalan B. Okey, anda tengok soalan B. Okey, galaukan kronologi sehingga membawa kepada pemisahan. Okey, ini anda boleh tengok di sini galaukan kronologi. Jadi kalau dia kata galaukan kronologi, maksudnya anda kena tulis dalam bentuk urutan. Okey, urutan. Jadi anda boleh tengok muka surat ini. Okey, muka surat yang ini. Ini adalah kronologi dia. Okey, saya kecilkan sedikit. Ini adalah kronologi dia. Okey, bermula daripada 29 Jun 1965, kegagalan rundingan Tun Abdul Razak dengan Lee Kuan Yew. Okey, jadi lepas itu, lepas rundingan tak berjaya, sambung kepada 1 Julai 1965. Okey, Tunku Abdul Rahman mengarahkan Tun Abdul Razak Hussein bermesyuarat dengan menteri untuk berbincang tentang pemisahan. Lepas itu, pada awal Ogos 1965, mesyuarat khas Kabinet Malaysia bersetuju dengan rancangan pemisahan. Okey, kemudian 7 Ogos 1965, Tun Abdul Razak dan Lee Kuan Yew menandatangani persetujuan Singapura keluar daripada Malaysia, dan 9 Ogos 1965, usul pemisahan Singapura dibawa ke Parlimen, diluluskan rang undang-undang pemisahan. Okey, jadi ini adalah kronologi. Okey, anda kena, apa tugas anda adalah anda gabungkan ayat ini semua dalam bentuk ayat. Okey, ayat yang lengkap. Okey, anda gabung sahaja. Okey. Okey, kita tengok C pula sekarang. Okey, C. Okey, berdasarkan pengetahuan sejarah dan anda, mengapakah perpisahan ini wajar? Okey, berdasarkan pengetahuan sejarah anda. Okey, anda tengok 8 markah di sini. Okey, mengapakah perpisahan ini wajar? Okey, 8 markah. Mengapa perpisahan ini wajar? Cuba anda bagi jawapan. Mengapa Singapura perlu berpisah dengan Malaysia? Sudah berlaku beberapa masalah. Okey, mengapa? Okey, cuba anda bagi jawapan. Anda boleh rujuk buku teks anda. Okey, buku teks
anda sebenarnya boleh rujuk di muka surat ini tau. Okey, anda boleh rujuk di muka surat yang ini. Okey, muka surat 120. Dia sama dengan inilah, rasionalkan tindakan Tunku Abdul Rahman memisahkan Singapura daripada Malaysia. Okey, soalan ini dia sama dengan maksud dengan ini, soalan ini. Okey. Jadi anda boleh rujuk, anda boleh baca ini, anda boleh rujuk. Okey, anda boleh baca pernyataan Tunku Abdul Rahman. Lepas tu anda boleh bagi saya jawapan dia. Okey, anda baca, lepas itu anda beritahu saya apa jawapan dia. Selain itu anda boleh juga baca kronologi apa yang berlaku. Okey, anda beritahu saya apa sebab dia. Kita ada jawapan di sini Okey, daripada Gina, okey, untuk menjaga kepentingan kedua-dua pihak dan kemakmuran rakyat. Okey, betul. Okey, tapi ini baru 2 markah sahaja. Okey, kita tengok jawapan Gina, menjaga kepentingan kedua-dua negara. Okey, ini 1 markah, 1 poin. Kemakmuran rakyat, ini baru 2 poin. Okey, baru 2 markah, tapi soalan ini 8 markah tau. Jadi kita kena cari 6 markah lagi. Okey. Okey, ini juga adalah soalan kebat. Anda boleh bagi jawapan anda juga, pendapat anda juga. Okey, kita ada kepentingan kedua-dua negara dan kemakmuran rakyat. Kedua-dua pihak ada buat rundingan kan? Tapi apa terjadi kepada rundingan itu? Apa terjadi kepada rundingan itu? Okey, apa terjadi kepada rundingan itu? Okey, tolong tulis jawapan. Rundingan di antara persekutuan dengan Singapura, macam mana? Berjaya ke gagal? Okey, apabila berlaku masalah di antara Singapura dengan persekutuan kan, okey, Tun Abdul Razak telah dihantar untuk berunding dengan Lee Kuan Yew, Singapura. Bagaimana dengan hasil rundingan itu? Adakah berjaya ke gagal? Okey, apa jawapan anda? Anda tengok berongan cek. Okey. Okey, berjaya. Okey. Main gagal. Kita tengok buku teks Okey, Zina, kita tengok buku teks Okey, anda cuba tengok sini. Okey, anda tengok ini. Kegagalan rundingan Tun Abdul Razak dengan Lee Kuan Yew. Okey, anda cuba tengok sini. Rundingan tersebut sebenarnya gagal. Okey, kegagalan. Gagal. Okey. Jadi disebabkan rundingan tu gagal, jadi Tunku Abdul Rahman mengarahkan Tun Abdul Razak bermesyuarat dengan beberapa menteri berbincang tentang pemisahan. Jadi apa yang berlaku adalah ini. Selepas itu, okey, Tunku Abdul Rahman, okey, Tunku Abdul Rahman, okey, Tun Abdul Razak dan beberapa menteri bermesyuarat. Bermesyuarat apa? Tentang pemisahan ini. Okey. Jadi kita dah dapat berapa markah? 1, 2, 3, 4, 5 markah. Okey, lepas tu kita tengok apa yang berlaku. Okey. Kita tengok di sini apa yang berlaku. Lepas itu kita tengok okey, Tunku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew menandatangani persetujuan untuk Singapura keluar daripada Malaysia. Tunku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew telah menandatangani persetujuan pemisahan. Sebab sudah tanda tangan persetujuan pemisahan, jadi berpisahlah. Okey, Singapura daripada Malaysia. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lagi. Okey, anda sebenarnya boleh tambah lagi tau. Okey, menjaga kepentingan kedua-dua negara. Okey, dan kemakmuran rakyat. Okey, selain tu anda boleh kata ini tau. Okey, meredakan keresahan
dan ketegangan rakyat. Okey. Pun boleh juga 3, 4, 5, 6, 7. Dan lagi satu anda boleh bubuh adalah ini. Okey, anda tengok teks Okey, anda tengok di sini. Okey. Untuk mengelakkan kekerasan dalam okey. Ini. Anda tengok Okey, menurut Tunku Abdul Rahman, pemisahan Singapura merupakan sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan. Okey, tidak dapat dielakkan. Okey, pemisahan Singapura ini adalah tidak dapat dielakkan. Okey, menurut Tunku Abdul Rahman. Okay. Jadi kita ada 7 markah. Kita ada 8 markah di sini. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 markah di sini. Okey, nanti saya akan hantar latihan ini untuk anda buat dalam buku tulis. Okey, jadi anda just ikut jawapan yang telah kita bincangkan. Okey, anda boleh tambah jawapan anda sendiri kalau anda ada. Jadi itu sahaja topik kita pada pagi ini. Okey, jadi pelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang ancaman komunis. Jadi saya akan tutup rakaman ini dan saya akan hantar latihan ini kepada anda untuk buat. Okey. Terima kasih.